Selamat datang saudara-saudari. Mari kita mendengar Lukas babak kedua. Kelahiran Yesus. Pada masa itu, Kaiser Augustus memerintah semua penduduk Empire Roma mendaftarkan diri untuk dibanci. Perbancian yang pertama dijalankan sewaktu Quirinius menjadi gubernur negeri Syria. Semua orang pergi ke kota masing-masing untuk mendaftarkan diri. Yusuf berangkat dari Nazaret di Galilea, lalu pergi ke Bethlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud. Yusuf pergi ke sana kerana dia keturunan Raja Daud. Dia mendaftarkan diri bersama-sama Maria, tunangnya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah masanya bagi Maria untuk bersalin. Dia melahirkan seorang anak lelaki. Anaknya yang sulung. Anak yang dibendungnya lalu diletakkan di dalam palung. Kerana mereka tidak mendapat tempat untuk menumpang. Gembala dan malaikat. Ayat 8. Pada malam itu, beberapa orang gembala sedang menjaga domba di padang. Tiba-tiba, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan cahaya kemuliaan Tuhan menerangi mereka sehingga mereka ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Janganlah takut. Aku datang membawa berita baik untuk kamu. Berita yang menggembirakan semua orang. Pada hari ini di kota Daud telah lahir penyelamat kamu, Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kamu akan menemui seorang bayi yang dibendung dengan kain dan berbaring di dalam palung." Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh sepasukan besar malaikat syurga yang memuji-muji Allah. Termulialah Allah di langit yang tertinggi, dan di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hatinya. Setelah para malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke syurga, gembala-gembala itu bercakap sesama mereka, "Marilah kita pergi ke Bethlehem dan melihat perkara yang berlaku itu, yang sudah diberitahu oleh Tuhan kepada kita." Mereka segera pergi, lalu menjumpai Maria, Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palung. Apabila para gembala melihat bayi itu, mereka memberitahu semua orang di situ apa yang dikatakan oleh malaikat tentang bayi itu. Semua orang yang mendengarnya hairan akan apa yang dikatakan oleh para penggembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Semua gembala itu kembali ke padang sambil memuji-muji Allah bagi segala yang sudah didengar dan dilihat oleh mereka, kerana semuanya tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Yesus diberi nama. Ayat 21. Sesudah berumur 8 hari, tibalah masanya anak itu disunat. Dia dinamakan Yesus, nama yang diberikan oleh malaikat kepadanya sebelum dia dikandung oleh ibunya. Yesus dibawa ke rumah Tuhan. Ayat 22. Tibalah masanya Yusuf dan Maria menjalankan upacara penyucian menurut Taurat Musa. Oleh itu mereka membawa anak itu ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di dalam hukum Tuhan tertulis, tiap-tiap anak lelaki sulung harus diserahkan kepada Tuhan. Mereka juga mempersembahkan korban menurut hukum Tuhan, iaitu sepasang burung dara
atau 2 ekor burung merpati muda. Pada masa itu di Yerusalem ada seorang lelaki bernama Simeon. Dia seorang yang baik dan takut akan Allah. Dia menantikan masanya Allah menyelamatkan Israel. Roh Allah menyertai Simeon dan memberikan dia bahawa dia tidak akan meninggal sebelum melihat penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan pimpinan Roh Allah, Simeon masuk ke rumah Tuhan. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria membawa Yesus yang masih kecil itu ke rumah Tuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan Taurat baginya. Simeon mengambil anak itu lalu mendukungnya sambil memuji Allah. Sekarang ya Allah, Engkau telah menepati janjimu. Biarlah hamba-Mu meninggal dengan tenteram. Dengan mataku sendiri aku sudah melihat penyelamat yang datang daripada Kamu. Penyelamat yang telah Engkau sediakan di hadapan semua bangsa, bagaikan cahaya yang menunjukkan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan cahaya yang mendatangkan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ibu bapa anak itu hairan mendengar apa yang dikatakan oleh Simeon tentang anak itu. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, anak ini sudah dipilih oleh Allah untuk membinasakan dan menyelamatkan banyak orang Israel. Dia akan menjadi tanda daripada Allah yang akan dilawan oleh banyak orang. Dan dengan demikian, terdedarlah rahsia fikiran mereka. Seperti pedang yang tajam, kesedihan akan menikam hati kamu. Ada pula seorang nabi wanita bernama Hana, anak Phanuel, daripada suku Asher. Dia balu dan umurnya sudah lanjut. Dia berkahwin selama 7 tahun dan sekarang umurnya 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan rumah Tuhan. Siang malam dia beribadat kepada Allah dengan doa dan berpuasa. Tepat pada waktu itu, dia datang, lalu bersyukur kepada Allah. Dia bercakap tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan masanya Allah membebaskan Yerusalem. Kembali ke Nazaret, ayat 39. Setelah Yusuf dan Maria melakukan segala yang diwajibkan oleh hukum Tuhan, mereka kembali ke kampung mereka di Nazaret, di daerah Galilea. Demikianlah anak itu bertambah besar dan kuat. Dia sangat bijaksana dan Allah berkenan kepadanya. Yesus di rumah Tuhan. Ayat 41. Tiap-tiap tahun, ibu bapa Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke perayaan itu seperti biasa. Sehabis perayaan itu, mereka pulang. Tetapi Yesus, anak itu, masih di Yerusalem. Ibu bapanya tidak tahu. Mereka menyangka dia bersama-sama rombongan itu. Setelah mereka berjalan sejauh sehari, barulah mereka mencari dia antara sanak saudara dan kawan mereka. Tetapi mereka tidak menjumpai Yesus. Lalu mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari dia. Pada hari ketiga, mereka mendapati Yesus di dalam rumah Tuhan. Dia sedang duduk mendengarkan guru-guru agama Yahudi dan mengajukan soalan. Semua orang yang mendengar Yesus hairan kerana jawapannya bijak. Ibu bapanya pun hairan melihat dia. Ibunya berkata kepada dia,
"Nak, mengapa berbuat seperti ini terhadap ayah dan emak? Cemas hati ayah dan emak mencari kamu." Yesus menjawab, "Mengapa mencari aku? Tidakkah aku harus di rumah bapa aku?" Tetapi mereka tidak memahami jawapan Yesus. Setelah itu, Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Ibunya menyimpan semua perkara ini di dalam hati. Yesus bertambah besar dan bijaksana, dan dia menyenangkan hati Allah maupun manusia. Oh, bagusnya cerita ini dalam Lukas babak 2. Kita mengenali Yesus bila dia masih kecil. Sekian, terima kasih. Shalom.